Selalu belajar memberi kerana Allah SWT. Beri 1 dapat 10. Saya dah try dah. Saya pernah sekali dekat airport Senai, saya susah, saya cuma ada RM20, RM20. Tiket orang belikan, saya ceramah. Sampai ke airport, duit saya cuma ada RM20, RM20. Saya segeram sikit sangat duit saya tu. Saya nampak ada orang susah 2 orang, saya bagi dia RM20, RM20. Lepas habis saya ceramah, tiba-tiba ada satu orang kakak kat bagi jumpa saya, bos dia. Dia kata, "Ustaz ni duit raya untuk anak ustaz ada 2 orang kan?" Dia bagi. Saya kata, "Kak, puan saya tak ambil." Dia kata, "Duit raya anak bukan untuk ustaz." Baiklah, saya pun ambil. "Anak akak ada berapa?" Dia kata, "Anak saya semua dah besar-besar, ustaz tak ada duit raya dah." Saya pun ambil duit tu. Tapi saya tak tengok lah. Sampai atas kapal terbang masa nak balik, saya buka 2 sampul duit raya. Tengok ada 200. Saya percaya, bila beri 1 Allah balas berapa? 10. Kat Karachi ada kawan saya ustaz nak balik, bapak sakit tak ada duit. Kat airport dia ada RM100, tiket RM1000 nak balik masa tu, dia sedekah RM100. Tiba ada orang bagi RM1000. Dekat airport dia tak minta, tak cakap kat orang pun dapat. Saya dah try 100, saya dah dapat RM1000 dah. RM1000 pun saya pernah sedekah dah, dapat habis pahala cerita ni, dapat dah RM10,000. Cuma RM10,000 je tak berapa sampai hati nak keluarkan. Rasa macam termenung pula kalau RM10,000 ni kan. Rasa. Tapi tuan-puan sekalian belajar memberi kerana Allah SWT. Sementara saya ni tuan-puan boleh letak tu tabung yang bergerak tu. Mudah-mudahan Allah SWT tambahkan untuk tuan-puan kebaikan. Menyumbang sama-sama, jangan risau. Jangan risau, tak ada yang rugi. Ada seorang alim, ada sekali orang gila datang minta makanan. Makanan punya banyak, ada satu makanan isteri dia masak special untuk dia. Ni kisah benar. Dia baru nak makan, ada orang datang. Dia kata, "Ambil makanan yang paling sedap ni bagi ke orang gila tu." Lepas bagi, anak dia semua dengar oleh semua marah. Kata, "Apa ni makanan isteri ustaz masak khas untuk ustaz, sedap. Kenapa nak bagi kat dia? Dia tu ke orang gila. Bagi makan mana pun dia makan orang gila." Kata ustaz dia yang gila dia, aku tak gila. Maksudnya ialah dia gila. Aku beri bukan kerana dia. Aku beri kerana Allah yang sedang menilai aku. Allah yang sedang menilai aku. Saya ada kawan duduk kat meja. Tengah duduk-duduk, tiba ada orang datang. Dia suruh pergi. Saya kata, "Kenapa halau dia orang?" "Kenapa halau?" Masih cerita kat kedai lah. Dia kata, "Banyak sangat minta macam ni." Saya tanya dia, "Berapa banyak dah bagi?" "Berapa banyak dah bagi?" "Minggu ni dah bagi." "Banyak bagi minggu ni?" "Tak ada lagi ustaz." "Bulan ni dia bagi?" "Tak juga." "Tahun ni pernah bagi?" "Memang tak pernah bagi." Dia jangan kira berapa banyak kita nak bagi, berapa banyak orang minta, tapi berapa banyak yang patut kita beri. Berapa banyak patut kita beri. Kita ajar diri kita, tahun ni saya nak sedekah banyak ni. Lepas tu tambah sikit. Boleh insya-Allah? Tu bolehlah isi sementara saya ni, sambung sekejap lagi. Saya setiap kali kalau macam anak sakit, ustaz saya ajar, mula-mula sekali beri sedekah. Kalau anak sakit, mula-mula yang tuan-puan buat beri sedekah. Saya selalu anak sakit saya cepat beri sedekah. Sikit ke banyak tu bukan soal dia, sakit je beri sedekah. Kalau tuan-puan nak jalan jauh pun mula beri sedekah. Beri sedekah. Saya rasa tenang bila kita jalan, tiba-tiba ada orang kita bagi sedekah kat dia. Sedekah. Dan sedekah paling baik juga beri kepada mak ayah, kepada keluarga, mak ayah keluarga, mak ayah mertua. Pernah anak saya masuk hospital, saya pergi hospital pertama. Saya cek, doktor kata dia cek, mungkin tersilap ke saya tak tahulah, saya tak nak kaji panjang-panjang. Dia cek, dia kata anak saya kena macam balik pada luar negara. Saya pun nangis, H1 apa benda tah, dia ada N2 bukan N1 kan. Macam itulah macam H1N1. Jadi saya dengar saya nangis. Doktor suruh tahan, saya kata saya pergi hospital lain, hospital pakar lain saya pergi. Saya pergi hospital kedua, sebelum saya pergi ke rumah mak mertua saya, ayah mertua saya. Saya bagi dia duit dan dia kata, "Kenapa? Kau kan nak banyak nak pakai duit kat hospital. Tak apalah mak, ambil lah. Ambil je ayah, ambil." Lepas tu saya telefon mana-mana orang yang ada ni yang saya tak bagi lagi. Ada orang saya berhajat, saya telefon dan saya bagi kat dia. Bila saya beri, saya cek hospital kedua, cek anak saya tak ada sakit tu. Ya, semenjak tu saya belajar. Bila susah, bila kita dekat diri pada Allah, apa saja datang, kita akan datang rasa gembira. Kita akan rasa apa? Rasa gembira. Masa mak saya sakit, saya beri sedekah. Akhirnya mak saya meninggal juga. Bila mak saya meninggal, tapi saya rasa gembira. Apa kegembiraan tu? Antaranya tuan-puan, bila kita mandikan mak kita, kita nampak macam-macam. Ya, betul tak tahulah. Kita nampak muka mak kita senyum. Kita semua tengah nangis, kita tersenyum. Tengok mak senyum. Sebelum mak saya meninggal, sebab kita mudah-mudahan sebab tu mak saya kata, "Ibit jangan sedih. Kalau tak jumpa dalam dunia, jumpa semula dalam syurga."
Dia panggil bapak saya, dia suruh baca Fatihah. Kesan kita beri sedekah, Allah beri mak kita juga dapat kematian yang baik. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, tuan-puan buat baik macam ni, niat untuk mak ayah. Tengah macam ni kan sedekah, rasa macam berat kan, niat baik untuk mak ayah. Tuan-puan duk majlis ilmu ni, siapa rasa berpeluh dah, rasa nak tercabut dah tulang belakang ni kat tangan, rasa macam nak meninggal lah. Ya Allah, macam nak mati dah rasa. Siapa rasa macam tu jangan mengeluh, tak ada tangan. Ya Allah, sakit leher, belakang, pinggang saya ni, peluh saya, nyamuk ke apa datang hinggap kat muka saya, masuk dalam tekak saya ni. Ya Allah, saya hadiahkan semua pahala kalau Engkau terima, semuanya buat mak yang saya cintai dan sayangi. Semua buat mak saya cintai, mak saya yang saya pernah satu masjid, silap, salah faham, saya tak marah pun. Saya tengah-tengah ceramah ni, orang tu datang kat saya, dia tampar muka saya. Tahun lepas, saya tengah ceramah, saya tengah cakap, dia tampar muka saya. Dia pun tak kenal saya pun, tak tahu saya dari segi macam tuan-puan tahu saya. Dia tampar muka saya, tiba-tiba. Kawan saya, bukan kawan lah, sekarang jadi kawan. Ustaz juga, dia tampar muka saya. Lepas dia tampar muka saya rasa nak marah, saya rasa nak tumbuk muka dia kat situ. Terus saya teringat mak saya. Bila saya teringat mak saya terus, mak saya tengah sakit, saya kata, Ya Allah, kalau ada pahala sebab kena tampar ini dan saya sabar, saya hadiahkan buat mak yang saya sayang. Dia saya sabar bukan sebab dia, saya sabar sebab saya nak hadiahkan pahala dia buat mak yang saya sayang. Tuan-puan kalau rasa tak boleh nak tahan sabar macam tu. Setiap kali apa-apa tuan-puan buat, dalam bekerja kadang-kadang orang nanya kita kerja penat tapi tak dapat apa-apa. Niat, Ya Allah, kerja lebih ni saya hadiahkan kalau ada pahala untuk mak yang saya cintai dan sayangi. Dalam tuan-puan duduk majlis ilmu macam ni, nama tuan-puan dan mak ayah disebut dalam majlis para malaikat, hadis Nabi. Kalau nama mak ayah tuan-puan disebut oleh mana-mana majlis raja-raja, mak ayah tuan-puan akan dapat keistimewaan. Jalannya orang kata tu nama dia raja selalu sebut. Dia tu raja selalu sebut. Tu orang raja, orang sekian-sekian. Bayangkan nama tuan-puan disebut dalam majlis para malaikat. Kata ulama berdasarkan hadis ini, kalau anak-anak tengah duduk majlis ilmu macam ni, mak ayah dalam kubur sedang diazab, azab kubur untuk dia berhentikan. Kalau mak ayah tuan-puan dalam kubur sekarang dapat rahmat untuk mak ayah tuan-puan bertambah sekarang kerana anak-anak duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu harta yang paling mahal dalam dunia ialah meninggalkan anak-anak yang soleh. Bukan tinggalkan duit, bukan tinggalkan tanah, bukan tinggalkan kenderaan, bukan tinggalkan rumah. Harta yang paling bernilai ialah bila kita tinggalkan apa dalam dunia? Bukan nama, bukan kemasyhuran, tapi bila kita tinggalkan anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh. Jadi kita niat macam tu. Boleh insya-Allah setiap kali niat. Dan tuan-tuan dan puan sekalian,